Kalau saya sebut purity of sample maksudnya apa? Dia nak tahu sampel tu berapa dia punya ketulinan dia. Macam kalau gold, emas kan ada emas yang campur. So dia nak tahu emas berapa banyak tulin emas yang ada dekat sampel tu. Okey. Ada idea lah tu. Very good. Nur Fatihah. Dari kelas mana Nur Fatihah? MD7. MD7. Okey, very good. Purity of sample tu maksudnya dalam satu sampel tu tak semua tu adalah pure. Contoh macam Fatihah cakap tadi, gold. Dalam satu sampel gold dia mungkin ada campuran dia. So berapa persen gold dalam tu, itulah kita katakan purity. Bila dapat soalan panjang-panjang, awak baca dan keluarkan maklumat apa yang diberi daripada soalan. Okey, so kita tengok soalan ni ya. Okey. 7 gram of impure. Dia sebut dekat sini impure. Maksudnya campuran. Impure sodium carbonate crystal. Okey, ini dia dah bagi dah formula of sodium carbonate crystal. Awak follow sahaja dia punya formula. Was dissolved in distilled water and made up to 250 cm cube. Okey, maksudnya dekat sini dia kita ambil 7 gram impure sodium carbonate crystal, kita dissolve dalam distilled water. So bila kita dissolve dalam distilled water, kita dapat apa? Kita dapat solution. Okey, berapa mil solution yang dia buat? 250 cm cube. Okey, ini adalah impure. Maksudnya kelas, katakan dalam ni, beaker ni, kita ada sodium carbonate crystal Na2CO3.10H2O. Okey. Bila disebut impure, maksudnya dalam ni mungkin some of the sample sahaja yang pure. Yang lain apa? Yang lain adalah benda asing. Benda asing, impure. Mungkin ini sahaja sodium carbonate crystal. Yang lain tu benda-benda lain, campuran yang lain. Okay, so bila kita larutkan di 70 gram dalam distilled water, kita akan dapat 250 cm cube of solution of sodium carbonate. Okay, lepas tu apa yang disebut kat sini? Kita ambil berapa? 25 cm cube of this solution. Maksudnya daripada 250 cm cube, kita hanya keluarkan sebanyak berapa? 25 cm cube ataupun 25 milliliter from this solution. Apa yang kita buat dengan 25 cm cube ni kelas? Kita react dengan apa? HCl. Kita react dengan HCl. Ni cara awak nak keluarkan maklumat daripada soalan. Okay? 25 cm cube of this solution. Dia tak sebut direct tau. Dia tak cakap this solution react dengan hydrochloric acid. Tapi dia tukar ayat tu. Dia kata this solution requires 39.6 cm cube of 0.12 molar hydrochloric acid for complete reaction. Maksudnya this 25 cm cube sodium carbonate and then kita masukkan HCl. Banyak mana HCl yang kita masuk? 39.6 cm cube 0.12 molar. Okey. Kita perlukan this amount untuk kita complete the reaction. Okey. HCl bersifat acid. Sodium carbonate bersifat apa kelas? Sodium carbonate adalah base. Okey. Acid dan base dapat apa? Garam. Dapat garam, salt and water. Tapi bila kita guna sodium carbonate, kita ada carbonate dekat sini, akan ada tambah satu lagi gas. Gas apa? Karbon. Carbon dioxide. Kalau awak react HCl dengan sodium hydroxide, awak hanya akan dapat sodium chloride dengan H2O. Tapi apa-apa carbonate compound, bila kita neutralizekan dia dengan acid,
kita akan dapat satu set produk yang lain iaitu carbon dioxide gas. Okay. So overall awak faham tak apa yang berlaku dalam soalan ni? Kita larutkan 70 gram, menjadikan dia sebagai satu solution sebanyak 250 cm3, and then kita keluarkan 25 cm3, kita titrate dengan HCl. HCl yang diperlukan untuk complete the reaction, which is semua sodium carbonate tu bertukar kepada produk. Kita perlukan 39.6 cm3 dengan 0.12 molar HCl. Okay, soalan yang pertama. Write an equation. Okay, so ni kita apply apa yang kita belajar semalam untuk write the equation. So kita apply. Dapat tak buat equation dia? Agak-agak reactant dia apa? Antara apa dengan apa? Sodium carbonate. Sodium carbonate dengan? Hydrochloric acid. Okay. So, class, this is the product form. Okay. Sodium carbonate hydrated tambah HCl, kita akan dapat sodium chloride because acid Cl ni dia tukar. Ion dia combine. NaCl dengan H2O, tapi because kita guna carbonate, kita akan dapat satu lagi carbon dioxide. So this is the balance equation. Okay. So cara nak balance tu saya dah cerita semalam. Atau ada apa-apa soalan awak nak tanya tak? Apa maksud 10 H2O ni? 10 ni refer kepada apa? 10 mol? 10 mol air. Air. So kalau awak nak balance, hidrogen pada left hand side ada berapa? 20. Dekat sini 20, dekat sini? 12. 20 tambah 2, 12 ke? 22. 22. Oksigen ada berapa dekat sini? 10. Dekat sini 10 tambah 3. 3 jadi? 13. 13. So saya, ke awak memang tak ada masalah dekat sini. 10 H2O ni maksudnya 10 untuk H2, 10 untuk O. Jadi awak nak balance, awak kena make sure dua-dua ni adalah balance lah. Alright. So this is how to balance the equation. Okay. Soalan kedua minta apa? Okay. So kita settle yang pertama. Okay. Yang pentingnya bila awak nak keluarkan equation, awak kena nampak reaction ni melibatkan apa. Apa reactant dia, apa produk dia. Keluarkan dalam bentuk equation and then baru awak balancekan equation. Macam tadi, kita tahu sodium carbonate hydrated, kita react dengan HCl, kita dapat salt, kita dapat water, kita dapat carbon dioxide. Okay? And then baru kita buat equation. Alright. So yang kedua, calculate the mass of sodium carbonate hydrated in 250 cm3. Okay. Do you understand this question? Dia nak apa kelas? Mass. Dia nak mass. Mass siapa? Sodium carbonate. Sodium carbonate hydrated di dalam 250 cm3. Kenapa kita tak kata je 70 gram? Kenapa kita tak terus kata ada 70 gram lah sebab tadi kita larutkan 70 gram. Why we do not take that value 70 gram? Madam, Sebab belum campur dengan distilled water tu. Sebab belum campur dengan distilled water. Kalau kita dah campur dengan distilled water, 70 gram tu still 70 gram tak? Still 70 gram. Okay, persoalannya kenapa dia tanya mass of sodium carbonate tu? Sebab dalam tu ada benda asing. Yes, itu yang saya nak dengar. Okay, kan dia dah sebut dekat sini impure. Bukan 70 gram, sorry kelas, 7 gram. Okay, 7 gram. Okay. 7 gram itu yang kita larutkan tadi bukan semua tu adalah sodium carbonate hydrated. Dia dah termasuk benda asing. Okay. Impure sample. Jadi kita kena kira berapa mass of sodium carbonate, the real ataupun the pure sodium carbonate di dalam 250 cm3 of the solution. Okay, macam mana nak buat?
Bila awak nak jawab soalan ni kelas, okey, saya nak awak tengok pada lukisan saya yang kedua ni, yang dalam kelalang kon ni. Dalam conical flask ni. Okey. Kita ambil 25 cm³ sodium carbonate solution tadi. Dalam ni ada impure tak? Ada. Ada. Mestilah ada impure sebab kita ambil daripada sini. Kita ambil daripada sini, so 25 cm³ ni masih ada impure. Tetapi saya nak tanya awak kelas, yang reacted dengan HCl ni pure or impure? Pure. Impure. Okay, dalam this conical flask ada pure dengan ada impure. Kita ada pure plus impure. Okay, tetapi yang react dengan HCl ini hanyalah ini sahaja. Yang ini tak akan react. Dia adalah inert toward that HCl. Dia tak akan ada kesan apa-apa dengan HCl sebab dia adalah impure. Okey, dapat tak gambaran yang saya cuba sampaikan ni kelas? Nampak? Nampak? Kalau siapa tak faham terus tanya. Saya sebab saya present so saya tak nampak awak angkat tangan ke apa, awak terus on mic dan terus tanya. Sebab awak dah matrik bukan lagi sekolah kan, so awak kena berani bertanya. Okey. Alright, so apa yang kita nak buat sekarang kelas? Apa kita nak buat? First kali kita kena kira mole of HCl tadi. Kenapa kita nak kira mole of HCl? Because mole of HCl yang reacted ini dia reactkan semua pure sodium carbonate. Sebanyak this amount of HCl needed to make a reaction with sodium carbonate, pure sodium carbonate. Jadi kita boleh cari mole. Lepas cari mole, nak buat apa? Siapa boleh bagi idea? Who can give idea? Lepas kita dah kira mole? Come on class, cepat. Give response. Compare dengan sodium carbonate. Yes, very good. Okay, sekarang ni kita nak cari pure ini. Kita dah ada mole dia. So kita kena compare from the equation, from the balance equation. So from balance equation, we know that 2 mole HCl react with 1 mole sodium carbonate hydrated. So berapa mole HCl yang kita ada? Kita kira tadi and then kita guna stoichiometry. Ni pernyataan ni wajib ada dalam pengiraan awak. Okay, mesti ada. Ni akan ada satu markah dekat sini. Okay, because awak keluarkan dalam bentuk stoichiometry. Ini pengiraan cara chemistry. Okay, bukan jangan guna formula macam awak belajar di sekolah tu. Saya perasan ada setengah macam pelajar saya dulu, dia hafal formula. Ada A per B apa tu, saya pun tak hafal benda tu. Itu menggunakan formula. Tapi saya tak nak awak hafal formula. Saya nak awak faham dari segi stoichiometry yang terlibat. Okay? So kita kira menggunakan stoichiometry. Macam kita dah belajar semalam, kita akan dapat this mole of sodium carbonate. Yang ini pure or impure? Pure or impure class? Pure. Pure. Mestilah pure sebab dia yang react dengan HCl. Okay? Boleh faham tak kelas? Tadi kan kita ada 7 gram asalnya. Kita ada 7 gram. Kalau awak kira mol 7 gram ini mesti besar daripada nilai ini. Daripada 7 gram ini tak semuanya adalah sodium carbonate pure. Jadi bila kita react dengan HCl, kita tahulah hanya ini sahaja yang betul-betul boleh react dengan HCl. So inilah pure sodium carbonate. Okey. Soalan minta mass kan? Mass dalam berapa? Tengok balik soalan. Mass dalam 250 cm³. Yang kita kira tadi dalam berapa mil? Yang dalam conical flask ni. Berapa mil kelas? Berapa cm³?
25. 25. So amount of mole yang kita kira tadi, yang ini adalah dalam 25 mil. Ini yang dalam conical flask tadi. Kita kira tadi. Okey. Tapi soalan tanya kalau dalam 250 mil. Okey, so ini terus kira mass dulu. Kita dah ada mol, kira mass. Darab dengan molar mass. Okey, molar mass semua boleh kira. Ni molar mass dia macam biasa lah awak kira. Sodium darab 2. Sodium berapa? 23. Darab 2 tambah 12. Ini 3 darab 16. 16. Okey. 10 H2O ni awak boleh kira dulu. H2O ni. H 2 darab 1. O 16. Okey, lepas tu semua ni darab dengan 10. Ataupun 10 darab 2, 10 darab 16. Macam tu lah. Okey. So kira kita dapat 286 gram per mol. So we get the value or mass of sodium carbonate in 25 mil of solution. Tetapi soalan minta dalam 250 mil. So awak boleh terus direct guna ratio mathematics ni. 25 cm cube, kita ada 0.68 gram of pure. So if 250 cm cube, kita ada 6.8 gram. Okay. Jadi ini adalah pure or impure class? Pure or impure? Pure. Pure. Kita ada 7 gram, maksudnya daripada 7 gram, 6.8 gram yang pure. Lagi 0.2? Impure. Impure. Itu benda asing. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, seterusnya soalan minta percentage kan? What is the percentage of purity? So yang ni lah kita nak cari percentage. Okay, kita dah tahu pure dia berapa. Kita bahagi dengan mass of sample. Sample tadi 7 gram, kita darab 100. Kita dapat 97.1%. Okay, jelas tentang purity? Jelas, madam. Jelas. Okay, very good. Okay, ada soalan? Tak ada? Okey, kita tengok dulu soalan ni. Kita tengok soalan yang belakang dulu, baru saya akan patah balik soalan lain. Okey, boleh teruskan tak kelas? Boleh, madam. Okey. Week 4 hour 3. Can you answer this question? Boleh jawab tak soalan ni? No. No. Kenapa tak tanya? Kenapa tak tanya? Awak boleh mesej saya, tanya. Okey, Jangan awak biasakan sikap, awak tunggu kelas baru awak nak tunggu saya explain satu-satu. That's not good. Okay? Because saya tak akan explain semua. Kemungkinan kalau saya rasa macam malas nak explain benda ni, so awak tak tanya sampai sudah awak tak tahu nak jawab. Okay? Kalau ada soalan, terus tanya. Okay? Alright, cuba kita tengok soalan ni. A sample of 1.55 gram of iron ore. Iron ore ni maksudnya apa? Apa maksud iron ore? Apa maksud iron ore kelas? Iron apa? Iron simbol dia apa? FE. FE. Fe, iron. Dalam bahasa Melayu ferro. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia iron. Iron ore, biji besi. Biji iron. Okay? Is dissolved in an acid solution in which the iron is converted into Fe2+. Okay. Saya nak awak fahamkan ayat dia. Biji besi ni, iron ni, dissolve dalam acid. Okay? Biji besi asalnya Fe. So bila dia larutkan dalam asid dia jadi apa? Dia jadi apa kelas? Iron.
Fe2 2 plus. plus. Okey, asalnya Fe, bila kita larutkan dalam asid ke dalam Fe, dia tukar ataupun it is converted ataupun it is oxidized to Fe2 plus. Okay. The solution formed. Solution apa? Solution inilah. Solution Fe2 plus. The solution formed is then titrated with KMnO4 which oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus. Okay. Fe2 plus tadi react dengan KMnO4, apa jadi pada Fe2 plus? Potassium permanganat. Bila kita react Fe2 plus dengan potassium permanganat, apa jadi dengan Fe2 plus? Dia convert tu Fe3 Fe3 plus. Fe3 plus. Okay. Ni saya ajar awak macam mana nak keluarkan information from the question. While the MnO4 minus daripada mana? KMnO4. KMnO4. Okay, awak react KMnO4 dengan Fe2 plus. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Tapi MnO4 minus dia jadi Mn2 plus. What can you say about these two? Fe2 plus to Fe3 plus. It undergoes which type of reaction? Oxidation. Oxidation. Okay. And then it is said that MnO4 minus are reduced. Yang ni oxidation, yang ini reduce. Maksudnya ini reaction apa ni? Redox reaction. Redox reaction. Okay, dia melibatkan oxidation, dia melibatkan reduction. Alright, so kita continue baca. 2.95 ml of 0.02 molar is required for the titration to reach the equivalence point. Have you heard the word equivalence point? Pernah dengar perkataan equivalence point? Pernah. Apa maksud equivalence point? Dalam bahasa Melayu saya tak pasti pula apa ke sama. Apa maksud equivalence? You still remember maksud dia apa? Reacted. Semua sudah reacted. Semua sudah reacted. Semua sudah reacted. Maksudnya kalau dari segi kalau kita buat neutralization, acid dengan base pada equivalence point dua-dua habis. Yang tinggal adalah salt and water. After equivalence point, kalau kita still adding the acid, so dia dah bercampur dengan acid dah. Tapi pada equivalence point, contohnya kalau acid dan base, acid dah tak ada, base pun tak ada. Kenapa? Dua-dua tu completely reacted to each other. Okay, ataupun kita boleh katakan dia same number of mole stoichiometrically. Kalau kita kira number of mole, acid and base secara stoichiometry, maksudnya kita kena ada balance equation, kita kira dia punya mole sama. Okay? Itu knowledge yang awak dah belajar sebenarnya semasa SPM. Am I right? Ke belum belajar lagi? Pernah dengar kan perkataan equivalence kan? No. Especially pelajar-pelajar SES ni, mesti dah pernah dengar perkataan equivalence ni. Okay, sekolah saya tak pasti. Tapi pelajar-pelajar yang daripada sistem 4 semester tu mesti dia pernah dengar perkataan ni. Okay. So first kali the question asks you to write the balance equation. Equation apa? Redox equation. Melibatkan apa? Melibatkan inilah. This one. Okay. Berapa orang dapat keluarkan this answer? Siapa yang dapat balancekan? Dia boleh keluarkan equation yang pertama ini, equation kedua ini. Ada tak? Oh, semua tak dapat? Tak dapat? Tak. Okay. After this, saya akan bagi soalan tambahan. Because minggu depan kita akan ada quiz dan lepas tu pun kita akan ada topical test. Jadi you need
more exercise untuk awak lebih faham. Okay. So ini boleh buat tak? Kita dah belajar kan? Macam mana nak buat? Ni jawapan. Ada siapa-siapa tak boleh lagi nak balance? Perlu ke tunjuk? Perlu tunjuk tak macam mana nak balance ni? Tunjuk. Tunjuk juga? Tunjuk. Kan dah tunjuk hari tu? Nak juga? Tak ingat. Okay, tell me first half equation. Daripada sini, first half equation apa? Fe2 plus to Fe3 plus. Fe2 plus produce Fe3. Yes, alright. Sekejap saya tambah slide kat sini. Okay, first half equation Fe2 plus kepada Fe3 plus. second half? Second half? MnO4 minus Okay. Mn2 plus. MnO4 minus produce. Mn2 plus. MN2 plus. Okay, lepas tu buat apa? Balancing. Balance. Okay. Iron sebelah kiri dan kanan. Balance ke belum? Belum. Balance. Mol sudah balance tapi Charge. charge belum. Jadi Charge nak buat belum. apa? Tambah Dia 2. jadi Tambah elektron belah mana? Left or right? Right. Right. Berapa? Right. Satu. Satu. Okay, so dah balance. First half equation. Okay, second half equation. Mn dah balance ke belum? Dah. Dah, ini 1 mol, sebelah sini pun 1 mol. Lepas tu kita akan balance apa? O. Oh, okay. Berapa O kita perlukan pada right hand side? 4. 4. So dekat sini kita kena tambah H2O. 4H2O. H2O. Okay, after that? Tambah 8H plus. After that? Balancekan H. Balancekan H. So kita akan dapat kat sini 8H plus. Plus. And then Balancekan charge. balancekan charge. Okay, dekat sini berapa charge? 7. Positif 7. Dekat sini 2. Positif 2. positif 2. So Tambah 5 elektron kat kiri. belah mana? Tambah Left or 5 right? elektron. Left. Okay, tambah 5 elektron. Okay, so kita dah dapat first half equation dan second half equation. And then kita perlu combine. Macam mana nak combine? Apa perlu buat untuk combine? Kena make sure Samakan elektron. Yes. So nak samakan elektron macam mana? Darab. Darab berapa? 5. Okay, first or second half equation yang kena darab 5? First. First. Okay, first darab dengan 5. So kita akan dapat equation tadi dah jadi 5Fe2 plus produce 5Fe3 plus tambah 5 elektron. Okay, so kita combine. Combine dengan apa? Combine dengan 5 elektron tambah 8H plus tambah MnO4 minus produce Mn2 plus plus 4H2O. Kita combine. Okay, boleh combine tak? Boleh sebab sebelah sini 5, sebelah sini pun 5. So just copy balik. Tambah 18H plus tambah MnO4 minus produce 5Fe3 plus tambah Mn2 plus tambah 4H2O. Dah siap. Okay? Okay, semalam ada yang tanya saya, bila kena tambah OH minus? Saya nak tanya balik awak, bila nak kena tambah OH minus? Bila nak Dalam basic medium. Bila nak basic medium. Sekiranya soalan tu dia tak sebut ataupun dia tak minta pun awak balance dalam basic medium, awak tinggal sampai acidic medium sahaja. So enough. Okay? Alright. So kita dah ada balance equation which we will use this balance equation to solve the problem. Soalan tanya apa? Percentage of iron in the sample. Ini dia melibatkan purity juga macam tadi. Okay. Kenapa purity? Tengok balik yang kita dah bincang tadi. Sampel ni ada Fe. Adakah semua 1.55 gram ni Fe? Ya. Tidak.
Okey, tidak. Tak semua 1.55 gram ni Fe. Yang mana je Fe? Yang bila kita tambah asid, katakan ni sampel awak. Okey. Katakan ini sahaja yang pure. Yang saya lorekkan ni. Ni adalah pure. Okey, so bila kita tambah asid, ini sahaja yang akan react dengan asid kita. Okay? Which is, yang ini sahaja yang akan convert to Fe2+. Faham tak kelas? Faham? Tak faham? Kan dalam sampel tadi 1.55 gram kita ada impure. Katakan dekat bawah ni adalah pure. So bila saya tambah asid akan react dengan impure or impure? Pure or pure? Dengan pure, betul tak? Jadi yang akan jadi Fe2+ tu pure or impure? Pure lah akan jadi Fe2+, betul tak? Asid ni dia akan react dengan pure, dia tak akan react dengan impure. Impure tu lantak dia lah. Dia tak akan bagi apa-apa efek dengan asid. Okay, faham tak kelas? So yang ini dia merujuk kepada pure or impure? Pure or impure? Pure. Hanya pure Fe akan jadi Fe2+. Okay, saya nak awak betul-betul faham dekat sini. Hanya pure Fe yang akan jadi Fe2+. Okay, selain daripada tu dia bukan Fe, dia benda lain, dia benda asing. Tapi bila impure tu masuk dalam pure, kita panggil tu sample of iron ore. Sedangkan daripada 1.55 gram tu bukan semua iron, bukan semua iron. Yang react dengan acid sahaja iron. Okay. So sekarang ni kita nak kira berapa persen of iron in the sample. Maksudnya daripada 1.55 gram ni, berapa gram sahaja yang memang Fe. So kita nak cari ni, berapa gram. Tapi bila kita buat reaction tadi, kita ambil Fe2+ kan? Sama tak amount ni? Fe dengan Fe2+, sama tak amount dia? Tak. Sama tak? Ada yang kata tak? Sama ke tak sama? Okey, awak fahamkan balik saya cakap tadi. Yang akan berubah menjadi Fe2+ adalah pure. Maksudnya Fe ni Fe yang pure lah. Sama. Sama lah, betul tak? This pure iron will produce Fe2+. Nilai Fe yang pure dengan Fe2+ adalah sama. Sebab apa? Dia daripada bahan yang sama. Fe dapat Fe2+. So yang ni kita ambil, kita react dengan MnO4-. Okay. So first kali apa kita perlu buat adalah kita boleh kira mole of MnO4-. Kenapa kita kira mole? Sebab ini yang maklumat yang diberi. Okay. Ini volume. Ini molarity. Kan awak belajar kan? Mole equal to MV over 1000. Ingat lagi tak formula ni? Ingat. Ataupun kita belajar molarity equal to mole of solute over volume of solution dalam unit liter. That's why awak belajar dekat sekolah N equal to MV over 1000. Kenapa perlu bahagi 1000? Sebab kita nak convert kepada Liter. liter. Okay? Tapi kalau memang dah volume dalam liter, tak perlulah awak bahagi 1000 lagi. Okay, dalam soalan ni dia bagi dalam liter, mililiter kan. Jadi kita kena convert lah. Okay. So, kita akan dapat mole of MnO4-. Okay, so kita dapat dekat sini 0.00186 mol. Yang kita nak apa kelas? Kita nak Fe2+. Kenapa kita nak tahu berapa Fe2+? Sebab kita nak tahu mana tadi? Bila kita dapat Fe2+, automatically kita akan dapat Fe yang pure. Nampak tak? Dia berkait antara satu sama lain. Faham tak kelas? Tak faham terus tanya? Tak faham terus tanya. Terus cakap tak faham. Okay. So,
Kita dah dapat mole of MnO4 minus. Jadi kelas, apa yang kita perlu buat adalah kita guna stoichiometry. Okay? Sebab kita nak cari Fe2+. So daripada balance equation yang kita dah buat tadi, kita tahu 1 mole MnO4 minus react with 5 mole Fe2+. So buatlah stoichiometry. Yang ini kita panggil stoichiometry. So yang react dengan MnO4 minus adalah banyak ni mole of Fe2+. Fe2+ asal daripada mana? Fe2+ asal daripada Fe yang pure. Itu memang kena faham. Okay? So sekarang ni mole Fe sama dengan mole Fe2+. Fe dekat sini merujuk kepada pure. Okay? Which is sebahagian daripada sampel tadi. Okay, jadi apa kita perlu buat? Kita dah ada mole tadi kan? Okay, bila kita ada mole, sebab kita tahu Fe kepada Fe2+, ni adalah 1 mole 1 mole. Jadi kalau mole yang ini sama dengan mole yang ini. So kita boleh kira mass of Fe yang pure. Ini adalah mole of Fe yang pure daripada sampel. Okay. Sekarang ni boleh tak kita kira percentage of purity? Boleh tak kelas? Boleh. 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 Awak masih bersama dengan saya? Masih boleh ikut? Boleh. Okay. Daripada 1.55 gram of iron ore. Okay. Ini sampel tadi. Ini 1.55 gram. Tak semua 1.55 gram ni adalah Fe. Yang Fe hanyalah 0.520 gram sahaja adalah Fe. Selain daripada tu adalah bukan Fe ataupun impure. So kita boleh calculate percentage of iron. Kita gunakan formula ini 0.52 gram of pure bahagi dengan mass of sample darab 100. Jadi kita akan dapat percentage of purity. Maksudnya daripada 1.55 gram itu hanya 33.5% sahaja yang apa? Pure. Pure. Hanya 33.5% sahaja adalah iron. Macam kawan awak, macam Fatihah kata tadi. Emas. Emas tu tulen ketak kan? Berapa persen? Kalau 50% tu, emas tu 50%, maksudnya 50% lagi tu benda lain. Benda campuran pada emas tu. Okay? Alright, ada soalan? Nak tanya? Ada soalan nak tanya kelas? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita patah balik pada soalan yang awal-awal tu. Soalan yang atas tu semuanya sangat simple question because kita hanya recall balik saja. This one, yang ini saya rasa tak ada masalah kot. Nak balance. Okey, boleh semak. Ni balance. Ada masalah tak nak balance ni? Tak ada. Tak ada? Okay, so awak boleh tandakan awak punya jawapan. Okay. So A and B tu itulah dia punya balance equation dia. Okay. Ada lagi ke yang tak boleh balance equation? Hopefully tak ada. Hopefully tak ada. Kalau ada masalah, awak kena practice more. Balance equation ni sangat penting. Okay. So yang kedua ni, ni pun sebenarnya saya dah tunjuk dah semalam. Macam mana nak balance, ikut balik. Tadi pun saya dah tunjuk lagi sekali. Separate into two half equation, tengok dia punya pasangan MnO4 minus dengan Mn2 plus. Yang ini dengan yang ini. So kita separate, kita balance half equation, kita combine. So inilah jawapan dia. Dia dah sebut dalam acidic medium. Okay. And then week 2 hour 3 face to face, dia ask you to balance in basic medium. Benda yang sama awak bawa saja ke bawah. Okay, cuma bila dalam basic kita nak neutralkan this H plus, so kita akan tambah 16 OH minus. Bila sebelah sini tambah 16 OH minus, at this side also we have to add 16 OH minus. 16 H plus, 16 OH minus, kita akan dapat 16 H2O. Tapi sebelah sini kita ada 8.
Kat sini kita ada 16. So tinggal lagi 8. Okay. So at the end kita tulis balik 2MnO4 minus tambah 5C2O4 2 minus tambah 8H2O produce 2Mn2 plus 10CO2 plus 16OH minus. Dapatlah balance dalam basic medium. Okay? Can I proceed? Yes. Ada soalan terus tanya. Banyak kali dah saya ulang ni ya. Okay, this one pun very simple question. Just tanya mol sahaja. Ingat bila kita nak guna stoichiometry tak boleh selain daripada mol. Tapi luckily dalam soalan ni memang dia dah bagi mol, so kita boleh terus compare mol. How many mole of O2 are required? Okay, jadi dekat sini dia hanya bagi nilai untuk satu reactant. So no need to identify siapa limiting reactant. Melainkan dia bagi dua-dua reactant. Okay, so kita akan guna stoichiometry but you have to balance the equation first. This is a balance equation. And then kita gunakan stoichiometry. Ini saya gunakan equivalence symbol. For mole NH3 produce react with 5 mole O2. Kalau saya ada 7.5, so kira-kira dapatlah mole of O2. Okay, very simple, right? Cuma be careful, mesti ada ni. Saya tak nak kira menggunakan formula macam awak dah belajar masa sekolah dulu, ada some of you yang memang hafal formula. Saya nak awak tulis dalam stoichiometry, okay? Yang kedua, NO pun sama daripada ammonia NH3, kita compare dengan NO 7.5 mol. Kiralah stoichiometry, dapatlah nilai dia. Okay. Setakat ni, ada soalan? Ada persoalan? Tak ada. Ada, very good. Hopefully memang tak ada soalan lah. Okay, jangan malu nak bertanya. Okay, this one. Methanol burns in air according to the equation. Ni soalan ni dia dah baik sikit. Dia bagi balance equation. So no need to balance equation. If 209 gram of methanol are used up in the combustion, so 209 gram. What is the mass of water? So dia minta water. Ingat, bila kita nak cari daripada equation, kita mesti guna stoichiometry. Bila nak guna stoichiometry, mesti guna mol. So first kali, tukar kepada mol. Mass over molar mass dapat mol of methanol. Lepas tu, compare daripada balance equation, because kita nak cari H2O, diberi methanol, jadi kita compare dua ni lah. 2 mol methanol produce 4 mol H2O. So, ambil balik nilai mol tadi, kira dapatlah this amount of mol. Soalan minta mass, continue calculate mass. Mass equal to mol darab dengan molar mass. So, dapatlah 235 gram. Okay, dapat tak jawapan dia? Dapat. Dapat. Good. Okay. Hopefully semua buat kalau dalam kelas biasanya saya akan tengok satu-satu ni buat ke tak. Tapi bila dah masing-masing dekat rumah, atas awak punya kejujuran sendirilah kan buat ke tak. Okay. Alright, seterusnya. This one. How many grams of phosphorus? Ini saya laju because saya assume yang awak memang faham. Melainkan awak bertanya. Okay. Melainkan awak minta saya jelaskan. Okay, how many grams of phosphorus react with 35.5 liter of O2 at STP to form tetraphosphorus? Okay, so sekarang ni soalan minta how many grams of phosphorus ini. Macam soalan kuliah je ni kan. Macam dah bincang je. 35.5 liter. Soalan minta ini. Apa perlu buat? Nak guna stoichiometry, nak tak nak mesti kira? Mol. Kira mol. Dia bagi volume. So pada STP bahagi dengan 22.5 because 22.4 sorry. 1 mol gas pada STP, 1 mol gas equivalent to 22.4 liter. Okey, jadi kalau kita ada 35.5 liter, berapa mol lah? Inilah cara kira dia. Dapat mol of O2. And then baru kita boleh guna stoichiometry. 5 mol needs 1 mol P4. So kira dapat mol. Soalan minta how many grams. So continue kira mass. Okay, dapatlah mass dia 39.3 gram.
Have you got the answer? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, soalan yang sangat senang ni. Macam mata boleh jawab kan? Okay, next. Okay, this one. Okay, awak tengok beza dengan soalan tadi. Dalam soalan ni, dia bagi dua-dua nilai of reactant. 124 gram Al, 601 gram iron 2 oxide. Calculate the mass of Al2O3. Dekat sini, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tentukan apa? Tentukan limited rating. Yes, very good. Tentukan limiting reactant. Macam soalan tadi, dia hanya bagi maklumat untuk satu reactant saja. Tapi sekarang ni dia bagi both. Jadi kita tak tahu siapa reactant yang menentukan produk. So kita kena cari dulu siapa limiting reactant. Mesti guna stoichiometry. Dia bagi mass, apa kita perlu buat dulu? Cari dulu molar mass. Dalam exam biasanya ni satu markah, ini satu markah. Atau kadang-kadang awak kira dua-dua betul dapat satu markah. Okay? Okay, seterusnya kita guna kaedah tentukan limiting reactant. Macam kita dah belajar semalam. Ada dua cara. So tak kisah awak nak guna yang mana. Okay, macam saya buat ni, saya guna reactant dengan reactant. If you use reactant dengan produk pun boleh. Tapi kalau guna reactant dengan produk, dua kalilah. 2Al produce 1 mol Al2O3. Lepas tu Fe2, 1 mol Fe2O3 produce 1 mol Al2O3. Fe2O3 produce 1 mol Al2O3. Yang saya guna ni, saya compare reactant dengan reactant. Okay. So 4.593 mol Al needs, banyak ni mol. This is needed. Yang ini yang kita ada, kita perlu about 2.3. Kita ada 3.8. Jadi lebih ke kurang? Lebih. Jadi Fe2O3 kita katakan sebagai apa? Excess. Excess. Alright. Okay. Mole of Fe2O3 needed less than provided. So Fe2O3 is excess. Kalau dia excess, automatically ini adalah limiting reactant. Jadi produk ditentukan oleh siapa? Al. So kita dah tahu dah Al akan menentukan amount of product. So limiting reactant is Al. Okay, dalam soalan ni, okay saya terus bagi tahu awak buat stoichiometry dapat satu markah. Awak boleh tentukan siapa limiting reactant dah dapat satu markah lagi. Mesti sebut limiting reactant tu siapa. Okay. Okay, seterusnya adalah kita akan gunakan amount of limiting reactant untuk kita cari produk. So, kita akan guna Al. Kenapa Al? Sebab dia limiting reactant. Dia yang akan menentukan amount of product. Kita tak akan comparekan ini. Okay. So, 2 mol Al produce 1 mol Al2O3. Berapa mol ada tadi? 4.593. So, kira guna stoichiometry. Dapatlah mol of Al2O3. Soalan minta mass. Jadi kira mass, mol darab dengan molar mass, dapat 234 gram. Betul tak jawapan awak? Betul. Betul. Very good. Okay. Saya dengar suara yang sama je ni. Saya tak nampak awak punya nama pula. Okay. Alright. Nombor 2. Okay, soalan ni pun sama. Dia bagi nilai, soalan ni diberi nilai untuk dua-dua reactant. Cuma karbon dia dah cakap mol. Tapi oksigen dia bagi dalam bentuk gram. Okay. How many grams of carbon dioxide can form? Which reactant is in excess? Tengok dia ubah soalan. Dia tanya siapa excess. Okay. How many grams of it remain after the reaction? Okay. Soalan ni dia pusing sahaja. Bila awak faham konsep, awak boleh jawab. Daripada soalan, keluarkan equation. Carbon tambah O2 dapat CO2. Jadi kita keluarkan maklumat dia. Oksigen bagi dalam gram. Tak boleh. Kena tukar kepada mol. Okey, bahagi mol dapat 0.25 mol. Baru kita boleh proceed untuk guna stoichiometry. Okey, 1 mol carbon reacted with 1 mol O2.
Okey, sekarang ni kita nak tentukan limiting reactant. Sebab apa? Diberi dua-dua mol. Dalam jawapan saya ni, slide ni saya menggunakan reactant dengan reactant. 1 mol karbon, 1 mol oksigen. So kalau 0.1 mol karbon, 0.1 mol oksigen juga. Ini needed or provided ni? This one is needed or provided? Needed. Needed. This one is needed. Okay. Needed 0.1. Provided 0.2. Okay. Yang provided lebih besar daripada needed. So oxygen is excess reactant. Siapa limiting? Siapa limiting reactant? Carbon. Jadi carbon dioxide ditentukan oleh siapa? Carbon. Carbon. Very good. So, tapi soalan minta apa tadi? Soalan minta how many grams of carbon dioxide. Okay, so ada tak pengiraan dekat sini? Dalam ni tak tunjuk pula lah carbon dioxide. Okay, awak buat lah. This one kita compare. From equation 1 mole carbon produce 1 mole carbon dioxide. So berapa mol carbon? 0.1 mol carbon. Kenapa kita guna carbon? Sebab carbon limiting reactant. So berapa mol carbon dioxide? 0.1 mol juga carbon dioxide. Jadi boleh tak kira mass? Mass of carbon dioxide produce 0.1 mol. Darab dengan molar mass. Molar mass carbon berapa? 12 tambah 2 darab 16. So 0.1 darab 44 gram per mol. So berapa? 4.4 gram. Ini adalah mass of carbon dioxide produce. Okay? Soalan seterusnya dia minta mole of excess. Siapa yang excess tadi? O2 excess. Okay, so kita nak tahu amount of excess. Kita kena tahu amount of reacted. So berapa mole of O2 yang reacted? Berapa mole of O2 yang reacted? Inilah. Okay, awak faham tak daripada pengiraan ni? Kenapa saya katakan ini yang habis? Sebanyak ni yang habis? Sebab tu je yang perlu. Ini je yang perlu. Ini je yang perlu supaya semua karbon ni habis. So karbon ni habis dulu. Karbon habis dulu. Bila karbon habis, hanya 0.1 mol oksigen sahaja digunakan. Okay, jadi if the question asks you to calculate the mole of excess, kita tolak lah. 0.5 mol yang asal tadi, tolak yang reacted. Ini adalah yang reacted. Macam mana nak tahu yang reacted? Awak kena compare. Inilah yang saya kata semalam. Ada some case yang kita perlu guna reactant dengan reactant untuk kita tentukan limiting reactant. Contoh case inilah soalan tanya berapa mass excess atau berapa mol excess. Okay, dapatlah mol of excess. Jadi bila dah dapat mol, kita dapat cari mass, mol darab dengan molar mass dapat 4.8 gram. Okay, ada soalan nak tanya? Any question you want to ask? Dah sejam dah kita. Boleh teruskan lagi tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Alright, awak masih bersama dengan saya dalam kelas Masih? Yes. Masih madam. Alright, okay. So this one boleh buat tak? Soalan sama, lebih kurang sama je kan? Soalan lebih kurang sama sahaja. Cuma macam saya kata tadi, kadang-kadang intro pada soalan tu panjang je. Intro dia panjang. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Awak jangan terkejut kalau soalan tu panjang. Awak bertenang cari apa maklumat yang diberi. So sebenarnya soalan ni atas ni tak ada apa pun. Dia just explain saja. Dia just explain tentang ini. And then terus masuk pada point. 130 gram CCl4 react dengan bukan react. Betul lah react mix with 95 gram of SbF3.
calculate amount of, okay, so dia nak yang ini. So if you understand the concept yang kita dah bincang, dah 2 hari dah kita bincang, semalam sejam setengah kita bincang, ini lagi kita bincang, mesti awak boleh jawab. Sama je cara dia, tentukan dulu siapa limiting return, guna stoichiometry berdasarkan mol, and then you can calculate the needed, apa yang soalan minta. Okay. Yang kedua, dia minta amount of excess return after the reaction. So macam tadi lah. Bila kita dah tahu siapa limiting, kita automatically akan tahu siapa excess. Okay. So class, okay, tip dia, saya nak bagi awak tips kat sini. Awak baca soalan and then awak tengok soalan kedua, amount of excess return after the reaction. So nak mudah, awak terus guna kaedah yang pertama untuk tentukan limiting return. Okay. Maksudnya awak terus guna return dengan return. Tapi kalau nak guna return dengan produk pun tak ada masalah. Sebab still awak kena guna juga kan. Okay. So kita kira mol dulu. Lepas tu guna stoichiometry. Kalau ikutkan yang ini, saya pun guna return dengan return. Okay. 3 mol SCCl4 react dengan 2 mol SBF3. So kita compare. Hanya 0.5628 mol SBF3. Kita ada berapa tadi? 0.5313. Kurang ke lebih? This one is needed or provided? This one is? Needed. Yang kita ada? Yang ni. Maksudnya? Cukup tak cukup? Tak cukup. Tak cukup. Jadi SBF3 adalah? Limiting reactant. Siapa excess? CCl4. CCl4 ni adalah excess reactant. Okay. So, produk ditentukan oleh SBF3 sebab dia adalah limiting reactant. Okay, cara yang sama. Okay, kelas. Saya nak awak tengok ni ya. Bila awak dah compare macam ni, okay, and then awak tahu dekat sini kita boleh tentukan ini adalah limiting reactant. Okay, jadi bila kita nak buat calculation yang seterusnya, awak jangan ambil nilai yang ini untuk awak compare dengan produk. Kerana ni you know that limiting reactant adalah SBF3. So ini akan menentukan amount of product. So kita dah buat 2 mol SBF3 produce 3 mol CCl2F2. Jadi kita ambil mol yang asal. Jangan ambil mol ini. Ini yang needed. Okay. So 0.5313 perlu akan menghasilkan banyak ni produk. So kita boleh kira dia punya mass. Okay. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Jelas? Dapat tak jawapan dia? Madam, yang ni memang kena guna reaktan dengan reaktan Okay, macam saya kata tadi, sebenarnya tak kisah pun nak guna reaktan dengan reaktan atau reaktan dengan produk. Okay, katakan awak guna reaktan dengan produk. Still awak akan dapat SBF3 sebagai limiting reaktan. Betul tak? Cuma bila awak nak kira, okay, kalau untuk bila nak kira yang part yang kedua, awak kena compare lagi sekali lah. Faham tak? Faham ke? Sama je sebenarnya. If you use yang ini, this method pada part ini, bila part yang kedua awak nak tentukan, ini tak apa. Ini kan kita compare 2 kali kan? Okay, ni kita compare pula limiting reactant dengan produk. Ini kita compare reactant dengan reactant, sama je. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okay? Alright. Okay. Dah menjawab semua soalan kita tadi. Amount of excess reactant. So kita tahu siapa yang excess tadi? Siapa yang excess tadi? CCl4 kan? Okay, CCl4 excess. Jadi apa kita perlu buat adalah kita kena cari berapa CCl4 yang reacted. Macam mana nak cari CCl4 yang reacted? Macam mana nak cari? Kita kena compare lagi sekali. Okay, kalau ikutkan soalan yang saya buat ni, saya compare CCl4, saya akan dapat amount of SBF3 needed. Okay. Okay, cuba kalau saya compare
Okay, so saya buat lain kat sini ya. 2 mol SbF3 needed 3 mol CCl4. Okay, berapa SbF3 yang kita ada? 0.5313 mol SbF3 needed berapa? Cuba kira jap. Saya tak ada pula kalkulator dengan saya sekarang. Cuba kira jap berapa ni? 0.5313 darab 3 bahagi 2 berapa? 0.79 79. 79 695. 797 lah. 797. Okay. 0.797 needed. Okay. Tadi disebabkan saya compare dengan CCl4, saya tak tahu berapa saya compare nilai ke CCl4, saya tak nampak CCl4 ni berapa yang reacted. Saya cuma tahu SbF3 yang diperlukan. Jadi bila saya nak compare, bila saya nak tahu berapa CCl4 yang reacted, saya kena buat lagi sekali. Faham tak maksud saya kelas? Faham, madam. Faham ah? Okey, maksudnya ini needed 0.797. Yang kita ada 0.8442 lebih kan? So mol excess tolak lah. 0.8442 tolak 0.797. So awak dapatlah mole of excess reactant left after the reaction. Okay? Boleh faham kelas? Kebetulan tadi bila saya buat ni, saya compare dulu CCl4. Kalau saya compare terus SbF3 dulu tadi, terus saya dapat yang ni. Okay? Okay, ada soalan tak sekat ni? Madam, Yes. yang molar mass CCl4 tu Ya. mana dapat 154 Mana? Dekat mana? Ni, Molar mass ni. this one. Ini ke? Ya, Molar mass of CCl4. Ya. Karbon berapa? 12 kan? Klorin? 35.5. 35.5 times 4. So Oh. berapa total? Cuba totalkan. Dapat tak ni? Dapat. Dapat kan? Dapat. Okay. So macam tu lah. Boleh tak? Siapa yang bertanya tadi? Okey, terima kasih madam. Alright. Okay. Alright. Boleh teruskan tak kelas? Yang ini pun saya rasa benda yang sama je ni. Okay. Ini benda yang sama. Okay, so saya tak payah bincang lah yang ni. Cuma bezanya kelas. Bezanya apa dekat sini. Dia tak bagi mass. Dia bagi volume dan molarity. Okay, so awak kena tengoklah juga apa yang dia beri. Biasanya bila melibatkan solution, dia akan bagi volume dan molarity. Bila melibatkan gas, dia akan bagi volume of gas. So awak kena tahu macam mana nak kira mol. Dalam kes ni macam mana nak kira mol? Mol equal to M MV over 1000. over per 1000. Ni pun MV over 1000. So bila dah dapat mol, teruskan guna cara stoichiometry. Okay, so saya tak akan bincang lah yang ni. Benda yang sama. Okay, kalau saya tanya pun benda yang sama. Ini pun when 2.38 gram of magnesium is added, hydrogen gas is released. Calculate the mass of hydrogen gas. Okay, sama juga. Okay, cuma yang pertama awak kena ada equation dulu. Kena ada equation and then awak cari mol. Awak tengok, magnesium dia bagi dalam bentuk mass. Hydrochloric acid dia bagi dalam bentuk volume dan molarity. So ini bahagi molar mass. Yang ini mol equal to MV over 1000. Okay, bila dah dapat mol, okay, proceed to the stoichiometry yang kita dah belajar tadi. Okay? Alright. Ini pun benda sama je ni. Percentage yield lah. Percentage yield kita dah belajar semalam. Sama je lah. Okay. Dia bagi molarity and volume, kira mol. Lepas tu
tentukan siapa limiting reactant. Okay, kalau yang ni saya guna reactant dengan produk. Okay, 2 mol AgNO3 produce 2 mol ni dapat this product. Okay, cuma satu benda saya nak ingatkan awak. Sekiranya awak nak guna cara ini, produk mesti sama. Maksud saya kalau awak compare AgNO3 dengan AgBr, CaBr tu pun mesti compare dengan AgBr. Kalau awak compare lain-lain, tak valid awak punya cara. Okay? Alright, so siapa yang menghasilkan sikit, AgNO3 produce fewer amount of product, so dia adalah limiting reactant. And then continue. Bolehlah cari dia punya percentage yield. Okay, daripada limiting reactant kita boleh tahu amount of product form. So kiralah actual yield bahagi dengan theoretical yield. Theoretical yield yang kita kira tadi daripada stoichiometry. Actual yield dia bagi. Dalam soalan ni ada kan dia bagi? Ni. To give 0.015 ni adalah actual yield. Okay? Actual yield. So dapatlah 6.39%. Okay. Dapat tak jawapan ni? Dapat tak jawapan ni kelas? Dapat. Dapat. Very good. Okay? Alright. So ada soalan lain nak tanya? Ada soalan lain nak tanya? Ada. Yes? Boleh terangkan yang tutorial W4H2 yang NFTF nombor 2? NFTF nombor 2. Week 4 hour 2. Week 4 hour 2. Yang ni ke? Yang ni ke non face to face? Yang ni? Nombor 2? Yes. This one? Yes. Alright. Nombor 2. Ammonia can be produced from the reaction of a metal oxide such as calcium oxide. Okay, so dia dah bagi balance equation. How many grams of calcium oxide? This one. Would be needed to react with excess ammonium. Okay, kelas. Soalan ni sebut excess ammonium. Apa faham bila dia sebut excess ammonium? Bila disebut excess ammonium chloride, maksudnya ini adalah excess reactant. Okay, sebenarnya bila keluar soalan macam ni, advantage untuk awak sebab awak tak perlu lagi tentukan siapa limiting reactant. Kenapa saya kata tak perlu tentukan lagi siapa limiting reactant? Sebab dia dah bagi tahu dah. Dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu, walaupun dia tak bagi indirectly, dia cakap excess reactant ammonium chloride. Automatically ini adalah limiting reactant. Limiting reactant menentukan amount of product. Okay, dia react dua ni menghasilkan 1 gram ammonia. Expected yield adalah 25%. So daripada percentage yield, kita tahu dia adalah apa? Actual yield. Actual bahagi dengan Theoretical. okay, actual bahagi dengan theoretical darab 100. Okay, actual tadi 1. Okay, actual tadi 1. Kenapa? Dia dah cakap produce 1 gram. Percentage yield kita dah tahu 25%. So kita boleh cari theoretical yield. Bila kita dapat theoretical yield dalam gram, kita tukar kepada mol. Kenapa? Bila kita tukar kepada mol, barulah kita masukkan dekat sini. Dekat sini mol ni. Faham tak kelas? Boleh tak? Boleh tak? Yang bertanya tadi, especially yang bertanya tadi. Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Boleh jelas tak? Jelas. Kalau tak jelas, cakap betul-betul lah. Okay. So dia reverse balik dekat sini. Awak cari dulu theoretical yield, dapat dia punya mass, tukar kepada mol lah, baru kita guna stoichiometry untuk kita cari berapa mol of CaO. Alright. Ada lagi tak soalan? Jelas tak? Jelas. Jelas Okay, good.
Okay, ada lagi soalan? Ada lagi soalan nak bertanya? So lepas ni saya akan share link untuk pre-lab. Saya akan bagi soalan tambahan. Okay, saya panggil dia sebagai camp expert. Okay, untuk topik 1. Awak boleh buat lah. Saya bagi tempoh hujung minggu ni boleh lah buat. Boleh tak kelas? Boleh ya? Boleh. Awak kena spend sikit masa kan. Dia dah tak sama macam cuti hari tu lah. Awak kena plan awak punya masa. Betul-betul. Hujung minggu kena ada masa juga untuk awak buat latihan ataupun revision. Nanti saya akan share recording ni dengan recording yang semalam. Okay, so awak boleh repeat tengok balik apa yang awak tak faham. Okay. Dan lagi satu, tadi saya kata akan bagi pre-lab. Lepas tu saya akan bagi camp expert. Lagi satu saya akan bagi formative assessment untuk minggu ini. Pun dalam bentuk Google Form. Camp expert tu dalam bertulis saya nak awak tulis. Ada 5 soalan. Okay? Alright, ada soalan nak tanya? Any question you want to ask? No. No? Okay, so kalau tak ada soalan, I think we stop here. Kita jumpa lagi hari Ahad pukul berapa hari Ahad? Pukul 2 kan? Okay, kita jumpa lagi hari Ahad pukul 2. Okay, thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Welcome. madam. Thank you, madam. Welcome. Nanti isi kedatangan dalam Google Classroom juga Baik. Akan share nanti. Okay. Bye.